segmen Akal dan Inovasi seperti biasa hari Isnin kita akan fokuskan tentang teknologi dan kita akan bawakan saintis-saintis muda untuk berkongsi tentang pencapaian dan juga kejayaan mereka dalam bidang sains dan teknologi dan membawa nama Malaysia ke mata dunia. Betul. Dan saya dipisahkan dan akhirnya digabungkan dengan Syafiqah kembali. Terima kasih penerbit. Sekarang ni Ridwan sebenarnya selesa sebab bersama dengan geng-geng Ganu. Saya Ganu kita. Okay. Sila. Boleh kenalkan. Okeylah. Saya perkenalkan dulu. Sebenarnya idea inovasi pencipta ini, mereka ini adalah pada Sekolah Menengah Kebangsaan Panji Alam yang berjaya merangkul emas dalam pertandingan pameran harta intelek reka cipta, inovasi dan teknologi antarabangsa di Bangkok dengan produk inovasi penapis air untuk rawatan sisa industri batik yang berjaya menewaskan 2,000 penyertaan dari 22 buah negara seluruh dunia dalam kategori alam sekitar. Yang menariknya sebab apa? Dia memfokuskan membuat penapis air melalui kaedah dan juga menggunakan bahan-bahan tumbuhan daripada pembuatan batik. Yang mana memang batik ini Ya, terkenal di Terengganu. Ya, kita tahu dah Ridwan sebab Terengganu. Hari ini kita bersama dengan Encik Muhammad Talib bin Abdul Wahab, iaitu pengetua SMK Panji Alam Terengganu, dan juga di sebelah Ridwan yang mengambil tempat saya ni, Encik Rushdina Sofia binti Rushdan, ketua pasukan kepada inovasi Panji Alam Terengganu, PAILAM. Dan juga cikgu-cikgunya dan juga pasukannya. Okey. Mula-mulalah kita nak terus kepada inovasi ini, bagaimana idea ini terhasil dan kenapa idea menggunakan bahan buangan daripada penghasilan batik digunakan. Cikgu, silakan. Okey. Segala-galanya bermula dengan cabaran idea yang dilontarkan oleh pihak Jabatan Pendidikan Terengganu untuk melahirkan ramai lagi anak-anak Terengganu yang cemerlang, kreatif dan juga inovatif. Jadi susulan daripada itu, kita pula bagi pihak pengurusan di sekolah, kita melontar balik cabaran itu pada guru dan anak-anak didikan kita. Dan alhamdulillah akhirnya mereka ini menyahut cabaran dan pada hari ini kita dapati kita memang hebat dari segi inovasi dan kita InsyaAllah kita akan teruskan inovasi ini pada masa-masa akan datang. Itulah awalnya. Cabaran ini disahut dan mereka berkeyakinan lah. Amat berkeyakinan mereka boleh. Boleh melakukan. Adik Rushdina, kita difahamkan semua ni baru lepasan SPM, dah dapat result SPM. Tahniah. Kita jangan tanya result berapa, tapi apa pun kita nak tahu sebenarnya apa keunikan ataupun mungkin adik boleh ceritakan bagaimana teknologi ni atau inovasi ni. Jadi kami membuat PET water filter, iaitu penapis air untuk air sisa batik. Jadi yang seperti kita tahu, Terengganu sendiri pun memang terkenal lah dengan industri batik itu sendiri. Jadi macam mana tercetusnya idea ni? Jadi pada mulanya hasil perbincangan kami berlima lah pelajar ni untuk tubuhkan pasukan inovasi. Seterusnya kami juga menyahut seruan kami punya penau, iaitu YB Ustaz Khalil, yang merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Terengganu, iaitu bagaimana untuk menyelesaikan masalah di negeri Terengganu ini sendirilah, iaitu untuk menguruskan air sisa batik. Jadi pada akhirnya tercetuslah produk ni, PET water filter. Di atas meja ini adakah ini air sisa batik ataupun ini apa? Ini apa semua ni? Boleh ceritakan dulu satu demi satu. Jadi yang inilah air sisa batik yang asli yang kami dapatkan dari industri. Warnanya sama dengan baju. Sebenarnya apa masalah dengan sisa ni? Apa dari segi saiz dia kenapa? Okey, jadi untuk pengetahuan semua, biasanya di Terengganu memandangkan kami terkenal dengan batik. Jadi biasanya air sisa batik ni biasanya entrepreneur textile di Terengganu mereka amat ambil bundah dengan air sisa ni sendiri. Jadi biasanya selepas proses membuat batik tu mereka akan discharge air-air ni ke longkang dan maknanya tercemar lah. Jadi kami rasa sangat bahaya. Jadi kami ambil inisiatif untuk wujudkan satu produk yang boleh mengurangkan pencemaran yang melibatkan air sisa batik. Sebab dia ada bahan kimia yang aktif dalam tu. Jadi betul. Bila dilepaskan ke sungai, ia pasti akan membuatkan pencemaran. Jadi inilah produk akhir dia ini. Jadi ini produk akhirnya. Ini dipasang di mana? Siapa ingin bercakap?
Okey, yang ada mikrofon silakan. Okey, sebenarnya PetSlay ni kita orang ada sistem, tapi sistem tu sebenarnya prototype je. Okey. Dan memang kita orang akan letak sistem ni dalam prototype tu dan kita akan tapis air tu. Melalui okey. Baik, Agak okey. berat. Okey ni, sini So saja. inilah hasil dia. Sebenarnya Okey. apa bahan utama kat dalam sisa batik tu yang boleh mencemarkan sangat? Allahu akbar. Jadi bahan utama dalam air sisa batik. Jadi bahan yang berbahaya dalam air sisa batik ni mengandungi banyak chemical, sweat. Semaknanya bahayalah kalau kita discharge without any treatment. Okey, selepas ditreat melalui pet clay ini hasil dia. Okey. Air ini jernih. Jadi air yang jernih ini adakah air yang telah disuling yang selamat untuk diminum ataupun bagaimana? Okey. Okey, sebenarnya air ni kita orang khususkan untuk kilang sahaja, penggunaan kilang. Penggunaan untuk kilang lah. Bukan untuk penggunaan rumah lah. Okey, kilang boleh kita semula balik air tu untuk buat sisa batik balik. Okey, jadi recycle semua. Faham? Pengalaman apabila anda ke Bangkok bertanding dengan negara-negara luar, penyertaannya lebih daripada 2,000. Bagaimana pengalamannya? Mungkin kita tanya. Benar. Anak jantan Terengganu. Silakan mikrofon pinjam saya kat satu. Okey, pengalaman di Bangkok. Seronok ataupun tidak di Bangkok? Okey, pengalaman di Bangkok kami berasa amat gembira sebab dapat bertanding dengan negara yang luar. Serta ia sebagai pengalaman yang berharga buat kami. Selain itu, kami juga dapat berkenalan dengan warga-warga negara yang lebih tinggi daripada kita. So daripada itu kita dapat belajar tentang bagaimana untuk menghargai serta cara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Cikgu sendiri yang mungkin cikgu adalah memberi sokongan kepada pelajar. Bagaimana melihat perkembangan pelajar ini daripada awal sehingga habis projek ini? Guru pembimbing yang mana satu? Okey. Dua-dua. Okey, silakan. Okay, kami sangat berbangga lah. Sebagai guru kami sangat berbangga dengan pencapaian mereka ni dan kami tak sangka sebenarnya kami boleh capai setahap ini. Dan kami akan sentiasa menyokong walau apa cara sekalipun lah. Dan inilah hasilnya yang kami dapat. Sebab kami dari sekolah biasa untuk menjadi luar biasa. Orang biasa yang cuba untuk menjadi luar biasa. Cikgu pula, kekangan sepanjang melakukan inovasi ini, apa dia? Kekangan kami yang pertamanya dari segi dana lah. Dari segi dana sebab kami di sekolah harian biasa. So kami tidak mencukupi dana. Jadi kami sebelum ke mana-mana event pun kami akan meminta sumbangan lah daripada semua pihak lah. Okey. Ada kerjasama dengan mana-mana syarikat ke? Setakat ini sebenarnya kami ni kerjasama kami yang paling tu dengan Noafa Batik lah. Noafa Batik. Memang setiap kali kami ke mana-mana pun mereka akan sponsor lah baju kami apa semua tu. Kerjasama antara industri dan juga sekolah itu adalah kerjasama yang cukup baik. Mungkin pengalaman sendiri daripada awal menguruskan projek ini sehingga ke pertandingan, apa pengalaman yang paling manis? Silakan. Okey, antara pengalaman yang paling manis adalah kami mendapat anugerah yang tidak disangka-sangka ketika kami di Romania. Antaranya 4 anugerah yang terbaik adalah Best Award. Ada di sini? Ada. Okey, tunjuk yang mana satu? Best Award? Yang tu certificate. Oh, okey, certificate. Lagi Special Award. Special Prize of Toronto dan pingat ni. Oh, okey. Oh, ini. Okey, baca ini pingat. Okey. Ini di Romania. Bukan di Bangkok. Bukan di Bangkok. Maksudnya sekolah ini selain daripada Bangkok ada lagi pertandingan lain menggunakan inovasi yang sama. Okey, itu cerita dia. Bukan satu sahaja pertandingan ini dibawa, inovasi ini dibawa, tetapi banyak lagi ke negara-negara luar. Contohnya di Romania. Anda juga pergi ke sana. Wow, hebat anak muda ini. Jadi tadi kita dengar ada menang 4 anugerah. Sebenarnya apa kriteria yang melayakkan pasukan ni memenangi anugerah tersebut? Okey, silakan. Sebenarnya produk kami ni PetSlay water filter ni dia
ada keistimewaan terhadap bahan dia. Contohnya jerami padi, dia adalah antibakterial. Yang mana satu jerami padi? Okey, ini saya tunjukkan. Ini adalah jerami padi. Okey, sila teruskan Fungsi bercakap. ia ni adalah antibakterial. So kalau untuk clay ialah molekul binder, molekul binder. So air dapat menerusi penapis tersebut dan akan dapat hasilnya air jernih. Okey, jadi ini adalah produk hasil percampuran semua bahan ini. Yes. Apabila dikisar halus dan dicampur air jadi produk ini. Yes. Okey. Baru saya faham bagaimana inovasi itu terjadi. Dan kalau kita lihat di depan ini pula apa? Ini adakah sama je bahan dia. Oh, sama. Cuma ini dalam yang besar, itu juga yang kecil. Bekas yang lagi kecil. Okey. Selain daripada Bangkok, Romania, mana lagi pertandingan? Ataupun selepas ini ada pertandingan lain yang akan disertai? Tak apa, ada mikrofon di dadanya. Tidak mengapa. Sebelum Romania kita ada join satu event iaitu World Innovation World Young Innovation Exhibition di KLCC. Okey. Dan kami juga dapat meraih gold medal. Dan untuk tahun yang sebelumnya iaitu 2018 untuk first event kami iaitu Breakthroughs Innovation and Design Exhibition yang bertempat di UiTM Raub Pahang. Dan itu adalah gold medal pertama buat kami. Kalau kita dengar pencapaian dia bukan sekadar di Malaysia, tetapi pergi Romania, Bangkok, banyak lagi negara luar, dia merupakan, orang kata sebagai sekolah biasa, ia adalah satu pencapaian yang luar biasa. Cikgu selaku pengetua, adakah hanya mereka ini yang digilap ataupun bagaimana dengan pelajar-pelajar lain selepas ketiadaan mereka? Okey, setakat ni kita ada 3 pelapis lah. Ini yang first, dan kita ada yang second, junior dengan third junior. Dan semuanya kita bagi pendedahan. Dan yang second kita menang yang STEM di UMT pun gold medal juga. So lepas ni kita cadang mungkin untuk menyertai pertandingan lebih hebat, contoh ni di Moskow. And then kalau tidak jadi halangan apa-apa ni, kita akan ke Yogyakarta juga. Untuk yang pelapis tu, adakah inovasi yang sama tapi diperbarui ataupun inovasi berbeza? Untuk yang pelapis dia produk baru. Produk baru. Lain. Kita dedahkan dengan mengenai kita tidak statik pada satu produk. Baik. Proses brainstorm kepada talent-talent dan juga bakat baru ni untuk menghasilkan idea baru. Saya senangnya prinsip saya satu je. Tidak ada perkara yang mustahil yang tak boleh dicapai. Ya, betul. Tapi dengan satu saja saya kata with one word, iaitu I want. Kalau kita nak, ada kehendak dan ada keyakinan dan kerjasama, insya-Allah kita masih boleh muncul sebagai juara di peringkat internasional. Cuma sekolah Panji Alam adalah sekolah biasa, sekolah harian yang daripada pukul 7 hingga pukul 2. Jadi dari segi masa itu sendiri, nak buat inovasi sebegini pastinya diambil masa, tak seperti sekolah-sekolah berasrama ada masa selepas itu. Bagaimana anda dengan membahagikan masa belajar, lepas tu dengan waktu sekolah, lepas tu harus pulang ke rumah dan sebagainya. Masa itu tidak banyak seperti mana sekolah yang berasrama ada. Siapa nak cakap sekarang? Okey, ketua lah. Silakan. Okey. Jadi bila bercakap mengenai masa, jadi kami bermula daripada tahun 2018. Jadi semasa tu kami form 4. Jadi bila form 4 ni tak adalah banyak sangat makan masa, maknanya kami banyak masa free. Maknanya bolehlah, maknanya habis sekolah duduk di makmal buat kerja. Okey, jadi bila naik form 5 ni, ialah bila naik form 5 sibuk dengan kelas tambahan, ada kelas-kelas lain. Jadi terpaksalah berkorban, maknanya kami tidak tinggal kelas, tapi kami lepas kelas waktu petang kami balik lambat, kadang-kadang malam pun kami turun ke makmal buat kerja. Baik, selaku ketua pasukan, sinergi itu dah ada, tapi sekarang kita tahu dah lepas SPM, masing-masing membawa haluan diri masing-masing. Jadi macam mana dengan pasukan ni? Ada kata berubah begitu saja ataupun akan diteruskan? Jadi Perancangannya. Jadi jadi kami pun di Bangkok tu adalah event terakhir kami sebagai satu pasukan. Jadi produk ni ialah dalam bidang inovasi ni tidak akan berhenti. Betul. Jadi research itu terus akan berlaku. Walaupun dengan pasukan yang berbeza. Ya, betul. Jadi walaupun dengan ketiadaan kami berharap sekolah akan teruskan inovasi ini dengan pelapis-pelapis lain dan melahirkan lebih ramai inventor muda, insya-Allah. Bagaimana pelapis masa hadapan bercakap 10 tahun daripada sekarang, siapa anda? Soalan cepu mas daripada Ridwan Mustafa seperti biasa. Mungkin saya akan menjadi seorang
accountant. Ya, lagi Okey. Mungkin saya jadi seorang pensyarah. pensyarah, Mungkin saya akan menjadi seorang engineer. engineer seperti saya dahulu, Mungkin seorang saintis. saintis yang akan continue research ini. Anda? Mungkin saya akan menjadi seorang accountant yang berjaya, insyaAllah. Ya, insya-Allah anda semua akan berjaya dengan semangat. Malaysia boleh, Ya. Ganu kita boleh. Kita. Dan juga terima kasih kepada guru pembimbing, terima kasih kepada Tuan Pengetua sendiri. Terima kasih kepada semua yang menonton Selamat Pagi Malaysia daripada jam 8 hingga 10 pagi. Mungkin pelbagai pengisian menarik. Pastinya banyak pengisian tentang COVID-19 kita sampaikan pada hari ini. Jangan panik, jangan sebarkan berita palsu. Utamakan kebersihan, selalu basuh tangan, hand sanitizer dan juga ada pakai face mask. Penutup hidung dan juga mulut. Di mana esok pun kita ada satu mesyuarat untuk membincangkan Hari ni. hari ni kita nak berbicara mengenai COVID-19 dan Ya. apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan selepas ini. Apapun hari ni rangkumannya daripada pagi tadi kita ada inovasi dalam pekerjaan dan sekarang ni pun kita ada inovasi juga dalam Daripada anak muda kita. Kemudian kita ditemani dengan adik-adik kecil bersama dengan rinduan saya seorang anak-anak dapat rinduan berpeluang tadi. tu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak. Besok anda teruskan menonton Selamat Pagi Malaysia. Pelbagai pengisian kita akan sampaikan kepada anda besok dan teruskan menonton RTM kerana RTM adalah jenama media paling dipercayai untuk anda. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Bye-bye. Adakah ini caranya